Jangan terkejut Saya CEO. Oh. Arwah abah saya dulu adalah bawa peribik sapu. Saya nak rasa apa yang arwah abah buat membesarkan kami 7 beradik. Isteri saya, anak-anak saya ketahukan saya. Abah biar betul bawa Grab. Anak-anak saya tak tahu keperitan ayah dia. Setiap insan yang ada kerja, ada kerjaya, dia ada maruah dia sendiri. Kira dah lama bawa Grab? Boleh tahan jugalah. Boleh tahan? Saya sekarang ni kat setahun jugalah macam tu. Oh, okey, disebabkan PKP ya? Atau macam mana? PKP ada cerita lah sebaliknya sebenarnya. Oh, ada cerita. Jadi bermaksudnya ada kerja lain sebelum ni lah? Ada, saya ada kerja. Oh, sebagai? Okey. Jangan terkejut Okay. Saya CEO. Oh, di ITBM, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. CEO. Jadi maksudnya Grab ini eksperimen untuk mengenal manusia ke atau sumber rezeki ke macam mana? Dia macam ni. Saya CEO sebelum ni. Selepas tu apa yang berlaku ialah kontrak saya tamat. Jadi bila kontrak tamat dia tak disambung. Okey. Jadi bila kontrak tamat tak sambung, saya pun tak ada kerja lah. Jadi saya berfikir apa yang patut saya buat. Yalah, CEO kan. Ya. Bila CEO tu agak sukar untuk kita dapat kerja lain dengan mudah. Dengan mungkin kelayakan atau orang takut nak offer kan. Jadi saya pun dalam sebulan lebih jugalah saya tidak tak kerja. Okey. Dan lepas tu saya decide untuk bawa Grab. Latar belakang dari segi pendidikan pengajian macam mana? Saya graduan undang-undang, saya ada master dalam undang-undang perbandingan. Ya. Saya pernah menjadi pensyarah. Dan lepas tu saya jadi CEO. Jadi maksudnya saya ni daripada untuk buat keputusan bawa Grab ni tak ada pertimbangan misalkan kalau kembali mengajar ke, kembali ke kuliah ke, buat kelas khas ke untuk pelajar mungkin secara online ke? Saya melihat begini sebab bidang saya undang-undang dan sewaktu saya mengajar pun saya banyak memegang jawatan pentadbiran. Saya sebagai timbalan dekan hampir 11 tahun. Jadi bidang saya tu adalah banyak mentadbir. Lepas tu saya jadi CEO hampir 10 tahun 11 bulan. Jadi bidang tu bidang yang memang dah saya banyak dalam pentadbiran. Dan untuk mendapat kerja selepas CEO ni memang agak sukar. Maksud saya ialah tawaran ada tapi tak berapa nak banyak. Untuk mengisi ruang tu saya bawa Grab. Ada dua faktor kenapa saya bawa Grab. Pertama sebab sebenarnya bila kita jadi CEO ni kan, kita chauffeur driven, duduk kat belakang, orang bawa. Jadi saya rasa saya kena tengok balik asal. Sebab tu saya bawa Grab. Arwah abah saya dulu adalah bawa peribik sapu, bawa wancang. Jadi itu saya nak rasa apa yang arwah abah buat membesarkan kami 7 beradik dengan pendapatan yang begitu. Jadi saya nak buat. Okey, kita imbas kembali ketika lama satu dekad berkhidmat sebagai CEO. Jadi pastinya ada titik mula macam mana mendapat khabar ataupun ada siapa yang memberitahu sehingga mungkin berita tu mungkin mengejutkan kerana 10 tahun tu situasi yang amat selesa. Jadi macam mana boleh bermula ketika dapat berita? Adakah diterima dengan hati terbuka, dengan kerahsiaan, dengan debaran, dengan marah ke macam mana pergi awal tu?
Baiklah, sebenarnya dia ceritanya agak tragis jugalah. Kita tahu sebab saya CEO dan juga pengarah lulusan. Maksudnya pengarah lulusan ni kita terlibat dalam keputusan board dan sebagainya. Kita tahu bahawa memang ada ura-ura nak sambung saya sebagai CEO. Jadi saya agak complacent. Saya agak okeylah, menteri pun sokong, board pun sokong. Jadi saya ingat saya sambunglah. Tapi 2 minggu sebelum kontrak saya tamat. Sebelum ni saya telah disambung kontrak sama 5 kali. Jadi biasanya pun lambat. Jadi saya tak ada masalah. Tapi ni kali ni 2 minggu sebelum tamat saya dapat berita. PA saya WhatsApp saya mengatakan bahawa ada surat daripada MOF, kontrak saya tak disambung. Saya terkejut. Tapi saya redha. Saya fikir hampir 11 tahun sebagai CEO pun adalah jangka masa yang panjang. Jadi saya tak marah. Cuma terkejut sedikit. Bayangkan. Itulah, jadi yalah, mungkin bila dah lama kan, pastinya dah ada persiapan sedikit. Walaupun sebelum ni memang disambung, tapi yalah tetap buat juga. Adakah memang dah ada plan B, plan C setiap kali mungkin ada kejutan dari segi sambung tak sambung ni? Saya tak ada plan. Saya tak ada langsung. Saya tak ada plan langsung. Saya hidup saya kuih saya rasa. Saya terima apa yang ada kat hadapan dan saya hadapi. Saya melihat memang terkejutlah. Gaji RM10,000. Lepas tu sebulan tak ada gaji. Ataupun memang juga yalah buat rayuan ke ataupun bang sebab ini melibatkan mungkin minat bila lama di situ bermaksud jiwa dah dengan institusi tu. Jadi tak ke mencuba juga untuk mendapatkan kembali keyakinan? Saya tak. Saya fikir keputusan telah dibuat. Saya hormat keputusan tersebut walaupun waktu tu agak kecoh jugalah. Ramai orang yang tak bersetuju dengan keputusan Menteri Keuangan. Tapi saya tetapkan bahawa saya tak akan kembali ke institusi yang lama. Saya fikir saya perlu move on. Saya perlu cari jalan yang lain. Cuma untuk saya percaya bahawa banyak jalan ke syurga. Sebab tu saya percaya, sebab tu saya bawa Grab. Saya bawa Grab ni sebenarnya pertama untuk mengisafi diri. Sebelum ni mungkin kita banyak ke awang-awang, ke atas. Jadi kita bawa Grab supaya saya buka kaki dan pijak rumput dengan betul. Jadi dalam tempoh yang lama dengan jenama yang baik, ada reputasi, ada isteri, ada anak-anak, pastinya mereka juga kadang-kadang kita buat keputusan tapi yang terkesannya orang sekeliling Jadi macam mana, adakah mendapatkan pandangan isteri dulu ke ataupun orang terdekat dulu ke sebelum buat keputusan yang sebegini? Okey, apa yang berlaku ialah bila saya kata saya nak bawa Grab, isteri saya, anak-anak saya ketawakan saya. Abah biar betul bawa Grab. Sebab saya ni kalau memandu biasanya saya mandu je saya mula menguap dan mengantuk. Kenalah makan gula-gula dan macam-macam lah. Itu asalnya. Tapi saya kata betul saya nak bawa Grab dan akhirnya mereka menyokong apa yang saya buat lah. Kalau kita imbas kembali hari pertama bawa Grab tu, jadi apa yang dirasakan? Menyesal ke, penat ke atau ada perasaan lain yang bermain di fikiran? Okey, saya fikir pertama saya bawa Grab tu adalah saya bawa kakak yang pergi ke pasar. So saya bawa banyak barang-barang dia, saya angkut. Saya sebenarnya melihat kakak ni membantu pihak yang lain untuk buat masak di surau. Saya fikir insiden tu memperlihatkan nampak bawa Grab ni tak penting, tapi bagi setengah pihak kita memberi banyak sebenarnya ruang dan bantuan kepada orang lain, memudahkan urusan orang. Memudahkan urusan orang. Jadi saya insaf lah. Saya fikir sebelum ni kita mungkin take things for granted, tapi yang ni saya kata insaf. Untuk diri saya sendiri, saya anak kampung yang saya fikir setakat kerja pagi, petang, siang, malam tu saya tak mengeluh dan saya tak resah. Jadi setelah lama sebulan 2 buat Grab, jadi adakah semakin rasa senang ataupun dah dapat keyakinan untuk menerima pelbagai lagi tawaran lain untuk kemajuan diri, untuk tadi supaya tidak bakat tu tidak dibazirkan, ada potensi, ada wibawa disalurkan ke satu ruang
yang memberi lebih luas manfaatnya. Grab juga manfaat, tapi mungkin ada jawatan tertentu yang boleh membawa orang lebih ramai terpimpin. Macam mana? Saya telah pun dipilih untuk memimpin Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Yang saya fikir bidang yang sangat dekat di hati saya, dan saya fikir mungkin Tuhan memakbulkan doa keluarga saya terutamanya. Mungkin arwah ibu saya, ayah saya dulu doa untuk saya, dan alhamdulillah sekarang saya memimpin Majlis Buku Kebangsaan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Jadi sepanjang tempoh juga ni memang diakui memang pernah menangis juga lah sendirian. Nangis dalam hati ada. Tapi sebenarnya saudara, waktu saya selepas saya mendapat jawatan baru ni, saya pun diberikan amanah yang lain juga. Saya menjadi chairman for IUM Education Group. Okey. UIA ni ada company ni sendiri, IUM Holding. Di bawah IUM Holding ni ada IUM Education Group. Ada 4 syarikat di bawahnya, dan saya mempengurusikan semua syarikat tersebut. Jadi di samping saya menjaga Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, saya juga adalah kembali ke bidang akademik yang pernah saya buat dululah. Jadi alhamdulillah lah, mungkin Tuhan bagi dugaan sedikit, nikmat yang lebih selepasnya. Jadi macam mana dalam hidup ni nak belajar untuk melepaskan tu? Sebab benda kita sayang ni, itulah dia. Yang lepas tu bukan main payah ya. Macam mana tu? Saya percaya begini, hidup kita ni ada banyak perkara yang bukan pun dalam tangan kita. Ada banyak benda yang kita nak, mungkin kita tak boleh dapat. Jadi kadang-kadang Tuhan berikan apa yang baik untuk kita, apa yang kita perlukan, dan bukan apa yang kita mahukan. Jadi apa yang saya lalui ini adalah sebagai pancaran, dan saya menerima seadanya. Jadi kalau misal kata kalau ada yang individu lain ya, yang jatuh dalam kehidupan, yang kehilangan benda yang penting, jawatan, reputasi dan segalanya, apa yang perlu dibuat sebab kita terima suatu berita ataupun suatu perubahan kehidupan tu? Apa yang paling kuat kena kita pasak dalam jiwa? Yang pertama adalah pastikan kita terima, kita reda. Yang kedua, pastikan kembali kepada keluarga, dapat sokongan mereka, fahamkan mereka apa yang kita lalui dan apa yang akan kita lakukan. Pastikan mereka faham supaya kita tak jatuh 2 kali. Banyak keadaan bila orang tu ditimpa malang, sokongan di sekelilingnya tidak begitu. Tapi alhamdulillah, saya ada isteri, saya ada anak-anak, saya ada kawan-kawan yang sentiasa menyokong saya. Itu yang menguatkan saya pada hemat saya. Baik, sepanjang 10 tahun jadi CEO, rasanya apa sumbangan yang orang boleh ingat dalam usaha untuk memberikan sesuatu kepada negara kalau dapat diringkaskan? Okey, 3 kali sebenarnya saya mengetuai delegasi Malaysia ke peringkat Pesta Buku Antarabangsa. Yang pertama di Tokyo International Book Fair, kemudian di Jakarta Indonesia International Book Fair, dan juga di Riyadh International Book Fair. Waktu saya mengetuai delegasi Malaysia itu, kita dapat memperkenalkan buku-buku kita di peringkat antarabangsa dan juga membawa nama Malaysia ke serata dunia. Sehinggalah akhirnya saya menjadi dipilih sebagai salah seorang penasihat bagi Menteri Pelancongan Taiwan. Sebab sebagai mungkin recognizing my ability tu, dia lantik saya sebagai penasihat. Jadi betul lah, sebab mungkin ada orang yang isteri lari ke ataupun anak-anak macam menjauhkan diri ke. Ini juga membuktikan bahawa mereka ni setia dengan kasih sayang ya. Alhamdulillah. Pengorbanan. Alhamdulillah. Okey. Jadi pernah tak rasa macam ini sebenarnya adalah landscape kehidupan, takdir yang perlu kita terima, qada-qadar, dan juga perlu disambut dengan, walaupun boleh diparade, tetapi juga perlu disambut dengan alhamdulillah, kerana kita tahu apa next step ataupun perancangan yang akan Allah berikan selepas itu. Betul. Saya percaya bahawa seperti yang saudara katakan, ini sebenarnya adalah mungkin satu peringatan kepada kita. 11 tahun kot jadi CEO. Mungkin Tuhan kata berhenti dulu, rehat dulu. Yang kedua ialah memberi kita ruang untuk mungkin membuat suatu perkara lain yang mungkin kita lebih elok dan lebih baik
mengendalikan perkara tersebut. Itu yang saya percaya. Ya. Jadi kata dia tak pernah buat persiapan ya dalam untuk kerana keselesaan. Jadi pengacaranya supaya dalam apa keselesaan pun tetap perlu ada perancangan ya. Betul. Untuk memaut kita ketika kita jatuh itu. Saya setuju. Itu pada saya satu perancangan yang cukup baik untuk saya. Sebab saya fikir sebelum ni saya complacent lah. Saya rasa selesa, gaji puluh-puluh ribu, kita rasa akan sentiasa ada duit kan. Tapi bila tak ada tu memang, saya mengakui ada waktu perit. Cuma yang ni mungkin saya cerita kat sini lah. Anak-anak saya tak tahu keperitan ayah dia. Saya tak cerita pada mereka pun. Tapi pada saya, kita lalui lah apa yang kita ada. Jadi kalau ikutkan tentang blues yang dibawakan kan, blues ni macam mana yang sebenarnya paling kuat dirasakan? Blues pada saya sebenarnya ialah mengenali mengenali kehidupan Kuala Lumpur. Banyak sisi. Saya tinggal di Kuala Lumpur berpuluh tahun. Tapi membawa Grab, kita tak, saya nampak lorong-lorong lain Kuala Lumpur yang tak pernah saya lalui. Itu pada saya satu pengalaman yang lebih yang pada saya cukup, saya gembira lah. Itu menariklah pada saya. Jadi pernah tak ada satu insiden ataupun apa-apa perkara yang rasa macam orang merendahkan ke? Sebab kita walaupun kita cemerlang, tapi mungkin ada orang yang ialah musuh dalam selimut ke, musuh terang-terangan ke, yang macam sinis terhadap apa yang berlaku. Kita mungkin ada niat kita dengan matlamat kita, tapi orang lain mungkin ada persepsi yang negatif terhadap apa yang kita lakukan waktu itu. Ramai juga. Ada kawan-kawan saya yang kata, mana boleh buat Grab, jangan turunkan taraf you sebagainya. Itu pertama. Tapi saya melihat begini, saya fikir setiap manusia, setiap insan yang ada kerja, ada kerjaya, dia ada maruah dia sendiri. Kita tak boleh memperkecilkan. Dia ada sumbangan dia sebenarnya. Pemandu Grab ni, kalau tak ada pemandu Grab ni, kita akan sukar. Kita yang mungkin ada kenderaan sendiri ni mungkin tak terkesan. Kita mudah ke mana-mana saja, tapi untuk mereka yang tak ada kenderaan, Grab adalah salah satu alternatif. Dan Grab ni sangat, pada saya lah, dia sangat sistematik. Jadi ini bakal menjadi cerita untuk cucu cicit akan datang ya. InsyaAllah. Pengorbanan dan juga perjuangan untuk rezeki, untuk kehidupan. Lah, saya tulis buku Grab Blues, CEO jadi pemandu. Saya harap itu akan menjadi sebahagian kenangan dalam hidup kita ni. Ada waktunya yang kita alami dan memungkinkan kita menjadi manusia yang lebih, pada saya lebih apa ya, kalau orang baca buku ni kan, apa yang bakal mereka rasakan? Saya percaya yang pertama, mesti diorang kata saya ni bawa Grab ala pura-pura je, macam sekejap je, seminggu 2 minggu tak, setahun saya bawa. Setahun ya? Setahun. Paling banyak dapat berapa kalau rajin? Rajin dapatlah sampai 400 macam tu. Kalau sebulan? Kalau sebulan 5,000 lebih. Boleh tahan juga. Boleh tahan untuk juga. Kalau orang muda memang inilah. Yalah, boleh sebenarnya. Kalau kita rajin dan kita pandai cari tempat dan waktu yang tepat. Kalau lah ada lagu yang boleh iringi cerita ni kan, lagu apa yang menggambarkan hati perjuangan dalam sepanjang diuji kejatuhan ni? Lagu Kuala Biru. Kuala Biru? Kemara. Oh, okey. Ada kaitan lah. Ada kaitan sebab kita macam orang-orang biasa, rakyat Malhain yang mencari rezeki. Dalam tempoh setahun tu kan, ada tak momen yang rasa betul-betul terharu? Jumpa dengan sesiapa ke? Saya jumpa anak murid saya. Anak murid saya belajar, tiba-tiba saya jumpa anak murid. Cik, dia kata. Mulanya biasanya kalau orang mandu, tak macam saudara, dia orang duduk kat belakang. Ya. Tapi ini nak duduk kat depan. Sekali duduklah belakang, tak, saya nak ambil
gambar dengan pensarah Bila saya. orang post, orang sebar luas, tak rasa macam segan ya? Tak. Saya tak fikir, saya tak segan. Saya rasa saya okey dengan perkara tersebut. Saya tak, dan sebab saya tak fikir bawa Grab ni satu kerjaya yang tak yang kerjaya yang pada saya itu satu kerjaya yang bagus. Tak ada masalah. Diakui tak ketika susah ni doanya lebih banyak sebagai manusia biasa? Betul. Sebagai manusia biasalah. Memang betul lah. Sebab tu susah ni kita lebih, macam saya cakap lah, kita buka kasut, buka stokin dan pijak rumput. Terasa kat jari kita lah, kat tapak kaki kita apa yang berlaku. Jadi itulah sebabnya mungkin dilihat peluang untuk kita lonjakkan ibadah melalui doa ni. InsyaAllah. Betul. Kita lebih menginsafi dan kita tahu bahawa tak mudah cari rezeki. Tapi tetap memberi maaf pada siapa yang pernah Saya ke... tak apa. Saya yang tu pada saya. Kita ingat Rasulullah waktu kat Taif, bila dia baling batu, Rasulullah Jibril datang dan kata dia nak terbalikkan bumi Taif. Itulah keadilan. Tapi apa Rasulullah buat? Bukan sekadar memaafkan, tapi baginda mendoakan supaya umat Taif akan menjadi umat yang diterima dan masuk syurga. Jadi itu perkara yang kita patut pelajari lah. Alhamdulillah. Terima kasih berkongsi pengalaman. Semoga memberikan iktibar dan semoga ada inspirasi yang terbit daripada kisah CEO menjadi Grab ini, dan doakan ada menjadilah asbab untuk Cik Khai sendiri, orang yang mendengar dan siapa jua yang memahami kisah yang indah ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.